Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Maaf atas kelewatan live tadi. Device yang kita gunakan untuk live ni tertinggal, so saya kena petang balik dan ambil device ni. Kita tunggu beberapa orang masuk. Okay, hai Abel dan lain-lain yang join. Macam ni, suara clear tak? Dengar clear tak suara? Ke ada apa-apa gangguan ke, bunyi angin ke, bunyi elektrik ke, bunyi apa, bunyi kentut ke kan? Kalau ada just bagi tahu. So kita tunggu dalam 20 orang dan kita akan start kita punya talk. Okay, kita tunggu kejap ya. Hai, Assalamualaikum semua yang baru join. Hai, hello Sasa, Info Gunung Endo, hai. Kami dari Malaysia yang buat live ni. Okay guys, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat question box di bawah. Sebab saya mungkin tak sempat nak baca komen. So hari ni kita bersiaran daripada Office Gunung Hub. Selalunya kalau malam-malam macam ni memang tak ada apa-apa aktiviti lah dekat office. Cuma kita kalau ada kerja lebih masa, kita akan packing barang untuk delivery apa-apa kita punya merchandise ke, baju ke. So kita akan hantar dari sini. Hai Kudik. Hai Wani. Wani lama tak jumpa. Last pergi join trip berkir kan? Memel ada. Okay guys, so hari ni kita akan bersembang pasal posisi ketika hiking. Okay, apa yang dimasukkan posisi ketika hiking tu? Posisi tu lebih kurang role kita sebagai pendaki lah. Role tu ada ketika sesuatu ekspedisi ataupun sesuatu pendakian dijalankan. Role ni bergantung kepada jenis ekspedisi. Tak semua role yang ada nanti tu ada dalam setiap ekspedisi, tapi tu yang generalnya. Contoh kalau dalam trip yang mungkin masih kurang dari 4 jam, so kita mungkin tak ada chef kat situ. So chef kebanyakan kita memang ada service chef tu ketika kita pergi trip yang ada camping lah. Dan kalau contohnya kalau trip mungkin dalam 4 jam macam tu takkan ada porter, cuma mungkin ada tanker je. Apa beza porter dan tanker? So daripada live hari ni, you all akan tahu apa beza tanker, porter dan lain-lainnya. So kalau ada question boleh tanya dekat question box di bawah. Tak perlu segan silu, just tanya je. Benda yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau benda yang saya tak boleh nak jawab, saya perlukan sedikit masa dan saya akan revert balik nanti kemudian. So boleh saya dapatkan feedback tak? Apa macam siapa ni terkejut join? Terkejut, memang terkejut lah tengok terkejut join. Okay, macam mana kita punya audio? Okay tak? Ada apa masalah tak? So kalau clear ke tak clear ke boleh tolong komen lah. Sebab hari ni kita guna device lain, bukan device yang sebelum ni kita guna. So nak tahu dia punya clear dia macam mana, sound ke, gambar ke. Kalau ada apa-apa feedback je. Okay, thank you Abang Lee atas feedback. So okay saja ya. Yelah dah improve kan ke? Okay saja. Kalau sebelum ni sangkut, ramai yang cakap sangkut. Okay, Alhamdulillah. Segala yang baik tu daripada dia dan segala yang kekurangan tu daripada kami. So kita keep improve lah. So untuk pengetahuan korang, sesi Mountain Talk by Gunung Hub ni akan diadakan setiap minggu mulai sekarang. So dia macam slot Akasha, bukan Akasha, Majalah 3 kan, ke mana-mana talk show kan. You all boleh tengok setiap hari Rabu
8.30 malam. Dan ketika PKP ni kita extend 2 hari untuk hari Jumaat juga. So misi untuk kita adakan Batu Talk ni untuk memberikan pendedahan. Sebab sebelum ni pendedahan ni hanya kita bagi dekat para peserta trip Gunung Hap saja. So dekat para peserta trip Gunung Hap tu pun tak semua berkesempatan jumpa saya. Sebab terus terang saya seorang yang amat busy. Saya bukannya orang yang mendaki gunung je. Saya perlu set up macam-macam benda. Sebagai contoh, ketika trip mendaki kita masih tengah diadakan macam dekat Gunung Datuk ke, saya secara online saya tengah urus lagi 2-3 trip lain lagi. So buat masa ni kita memang fokus dekat Malaysia saja. Tapi kalau selepas dari PKP ni memang kita ada a few trip lain lah, mungkin di luar negara ke apa kan. So kita berharap yang keadaan cepat pulih. So bila baru kedai, taklah baru kedai sangat lidah saja kacau kan. Okay, guys, jangan cuba-cuba nak masuk nanti dekat ni, nanti kan saya tekan nanti you all terkejut, you all tutup balik. So kalau nak masuk just inform, so kita akan klik untuk masuk lah. Okay, so kita teruskan kepada topik kita. Alhamdulillah. So ini adalah 9 posisi ketika hiking. So benda ni adalah benda yang general dan paling basic, dan boleh bertambah. Kita memang akan ada sentiasa penambahan lah bergantung pada jenis expedition. So ketika kita mendaki ni, posisi pertama yang boleh kata antara yang paling penting, posisi sebagai guide atau penunjuk arah ataupun navigator sesuatu trip. So fungsi guide ni adalah untuk navigate ataupun beri tunjuk arah kepada trip ataupun trail yang kita akan gunakan. So sebagai contoh, kalau kita ambil contoh yang mudah macam Gunung Angsi. Okay, Gunung Angsi tu macam senang sangat lah pula. Okay, kita ambil contoh yang Gunung Yong Belah dekat Kelantan. So Gunung Yong Belah ni kita kena gunakan guide. Sebab first dia dekat dalam gunung yang dalam hutan simpan. So sebab apa kita kena gunakan guide? Sebab dia mungkin lebih pakar, lebih arif tentang jalan-jalan kat situ. So kalau guide dia dah memang regularly dekat tempat tu, dia akan tahu trik-trik ataupun pacak ke, menurun ke sungai ke, pokok tumbang ke apa selepas-selepas ni. So dia akan tahu benda tu in detail. Sebagai contoh, kalau dekat Gunung Kinabalu, dia ada guide dia sendiri. Maknanya guide luar pun tak boleh nak masuk lah, sebab dia memang ada guide sendiri. Sama juga dengan guide kalau daripada Gunung Tahan, sebab dia guide dalam taman negara. So dia memang akan gunakan guide sendiri. Okay, untuk guide ni orang tanya, perlu ke guna guide? Wajib guna guide? Okay, jawapan saya, tiada akta ataupun undang-undang yang mewajibkan penggunaan guide. Tetapi atas sebab-sebab tertentu ataupun atas tempat taman reserve macam taman negara, macam Kinabalu Park tu, dia memang kena guna guide yang servis kat sana. Tapi macam hutan-hutan lain, setakat ni belum ada akta ataupun penguatkuasaan lah. So kita difahamkan bahawa dalam tahun 2021, tahun ni Jabatan Hutan Semenanjung Malaysia dah keluarkan kiranya guide untuk guiding setiap gunung dekat Semenanjung Malaysia ni melalui GPSM, Jabatan Hutan Semenanjung Malaysia. So itu dah secara officialnya memang betul diorang tengah laksanakan benda tu, dan benda tu pun dalam berfasa-fasa lagi. So saya tak nak kupas lanjut tentang guide sebab guide ni skop dia besar, banyak persatuan, banyak orang yang boleh guiding sebenarnya. As long dia pernah pergi tempat tu dan dia arif dekat tempat tu, local ke non-local ke, dia boleh je masuk. So bila ada certain place yang menggunakan, yang mewajibkan tempat penggunaan guide, seperti mana Cameron Highlands yang sebelum ni orang boleh je masuk, dan sekarang ni dah start dia limitkan untuk orang yang local dari Cameron Highlands ataupun yang dah regular dari kawasan tu. Okey, kita tak ada apa-apa pendekatan, kita menyambut baik saja pendekatan yang digunakan. Tetapi saya berharap in future pendekatan tu lebih sistematik dan fleksibel lah. Sebab kita faham bila kita gunakan guide,
sekarang ni waktu PKPB, waktu PKP sekarang waktu PKP memang kita dilarang hiking, tapi bila keadaan pulih macam hari tu buka balik sektor, kita ada PKPB yang mana kita boleh start hiking. Dan masa tu nisbah pendakian dia tak boleh kata dia tak sama rata. Dia ada yang 1:7, ada 1:5, ada 1:10, dan ada 1:3. So kita harapkan benda ni akan jadi lebih sistematik lah pada masa akan datang. So untuk mengupas yang lebih lanjut pasal guiding ni, kita akan buat live dalam minggu hadapan, hari Rabu. So kita akan jemput panel daripada Persatuan Guide Malim Gunung Malaysia untuk berikan sedikit input lah. So kita boleh tahu apa-apa in details ataupun pengenalan apa itu PMJM, apa itu Persatuan Malim Gunung Malaysia, adakah dia kawal semua hutan simpan kat Malaysia, adakah dia berkuasa atas semua hutan. So kita nak dapatkan penjelasan tu, kita akan bercakap dengan wakil daripada PMJM nanti. So saya sebagai wakil PMJM pun saya tak boleh nak upas lanjut. So nanti nampak macam bias ke apa ke, ataupun ada yang saya tersalah cakap. So saya akan menjemput orang dalam minggu hadapan. So pastikan you all stay tune untuk ikut kita punya live pada minggu hadapan lah. So itu yang pertama, guiding. Okay, untuk nisbah, okay, kalau macam contoh kalau dekat Gunung Kinabalu kita pakai nisbah 1:5. So macam mana pun kalau you all booking untuk 2 orang, 3 orang, tapi you all kena still bayar untuk 5 orang. Dan itu bukan 5 orang, you all kena bayar dengan satu harga dan semaksimum untuk 5 orang. Sama juga macam gunung-gunung lain di Semenanjung Malaysia. Macam contoh, kalau you all nak pergi Gunung Yang Belah, you all nak pergi Pine Tree Hills, you all nak pergi Bukit Kutu, so rate harga guide, harga lantai yang memang biasa diadakan daripada RM150 ke RM150, atau ada lebih bergantung kepada skill guide masing-masing. Okey, ada ke badan yang mengeluarkan CJ guide? Okey, buat masa ni cuma sijil-sijil daripada kemahiran saja yang keluarkan CJ guiding, dan sijil daripada Pelancongan Malaysia untuk Green Badge, pemandu pelancong alam semula jadi, dan mungkin ada kursus guide daripada persatuan-persatuan tertentu lah. So I think okay, tadi ada recon, saya tahu tak status sekarang okey tak line dia. Ada tadi tiba-tiba disconnect kan, dia cakap line tak clear, tak tahu sebab apa tak clear. Sekejap ya, kita tengok live daripada satu handphone lagi. Clear. Okay, so far clear sebentar saya check jap kenapa dia disconnect tadi tiba-tiba kan. Pahal tiba-tiba pula Unify disconnect kan, tak tahu lah, tapi dia okey tu, ada je line. Sebab saya pun kat sini kita orang pakai Unify, line so far okey, tapi sometimes boleh jadi macam ni juga kan. Okay, so harga guide dia bergantung kepada guide rate dia. Harga lantai guide ni daripada RM100.5 sehingga RM250. Ada guide yang mungkin tetapkan harga rendah ataupun lebih mahal, tapi kalau harga lantai yang biasa macam average harga tu lah. So tanggungjawab guide ni dia akan tunjuk arah ke mana trail, ke mana tu, dan dia akan buat keputusan semasa kita dalam keadaan mendaki. So bila ketika hiking ni, keputusan kebanyakan ni dibuat oleh guiding, tetapi keputusan yang dibuat oleh guiding ni selalunya dia akan dipersetujui oleh gogo ataupun ketua ekspedisi. So apa itu gogo dengan ketua ekspedisi? So kita akan ceritakan lah. Okay, gogo ni kita dalam bahasa okay, kalau you all gogo biasa bukan gogo ni kan, dia ambil daripada term gunung online, group organizer dulu. So gogo G gunung, O online, G group, O organizer. So maksudnya dia adalah organizer atau penganjur event tu. Dia bukan penelitian sebab kalau kita google gogo tu kita akan keluar penelitian, tapi itu bukan term yang kita pakai lah sekarang ni. Kita pakai gogo tu penganjur ekspedisi ataupun event management. So who the event management? Okay, kalau you all pergi dengan trip yang menggunakan background company, macam contoh you all pergi trip dengan Gunung Hap, you all pergi trip dengan Ohana, dia akan gogo tu adalah company itu sendiri. Tetapi kalau you all pergi trip dengan
ahli adventure contohnya. Okay, so Gogo tu ahli. So itu dia punya what we call it, perbezaan dia. So Gogo ni adalah organizer ataupun penganjur aktiviti tu. Dan kalau Gogo tu dia berstatus club, mungkin club tu adalah penganjur dia. Dan kalau individual, so individual tu Gogo dia. So you all jangan salah faham, Gogo tu adalah person in charge. So dia bukan macam tu. Gogo tu adalah penganjur. So kalau penganjur tu by company, so dia adalah company. So kalau penganjur tu adalah perseorangan, individu, so dia adalah individu. Dan ketua ekspedisi, so Gogo ni selalunya merangkap kepada ketua ekspedisi. So kalau in personal, dia orang akan ada wakil daripada individu tu sendiri yang akan jadi ketua ekspedisi. So kebanyakan trip ketua ekspedisi adalah Gogo lah ataupun guide. Sebab dia boleh jadi fleksibel, ada Gogo boleh jadi guide, ada guide dia juga ketua ekspedisi, dan bila ketua ekspedisi dia juga adalah Gogo. So benda ni satu dan dua ni berkait rapat. Dia berkait rapat antara satu sama lain. Okay, so ketua ekspedisi punya term ni selalu kita pakai untuk company. So bila dalam satu trip, contoh trip Gunung Hap, bila ada event, saya sebagai founder ataupun sebagai pemilik Gunung Hap ni tak dapat turut serta. So ketua ekspedisi atau Gogo tu akan diambil alih oleh kru yang dilantik hari tu, ataupun ketua ekspedisi yang dilantik pada hari tu. So tanggungjawab ketua ekspedisi ni adalah untuk membuat keputusan apa-apa yang berlaku ketika trip ataupun kejadian, apa-apa kejadian lah ketika trip. Sebagaimana contoh, kalau you all pergi trip bus tu rosak, okay, takkan you nak contact guide, bus saya rosak ni kat sini kan. Guide tu you all belum temu kalau guide tu guide lokal, ataupun kalau guide tu ikut daripada KL, takkan you nak bagi tahu dia tak boleh buat apa-apa pun. Tapi you all kena bagi tahu organizer ataupun ketua ekspedisi. So dia yang akan cari solution macam mana nak settlekan masalah ni. Itu sebagai contoh lah, yang paling simple je. So ketua ekspedisi ataupun Gogo ni juga akan menentukan sebenarnya dia yang akan lead guide, apa keputusan guide, dan guide harus dapat persetujuan daripada Gogo ataupun ketua ekspedisi. So itu apa yang kami terapkan. So mungkin ada pandangan yang beza. So you all mungkin ada rasa yang guide ya orang yang akan in charge ataupun yang akan faham untuk semua benda. So itu terpulang, tak ada apa-apa undang-undang yang mengatakan yang ni. So itu adalah persetujuan. Okay, so ketua ekspedisi tujuan dia untuk cari peserta, Gogo tujuan dia untuk cari peserta untuk marketing event, marketing trip tu, cara nak promote event tu. Sebagai contoh, kalau event trip pendakian Yong Belah, dia kena promote trip Yong Belah tu, dia kena cari participant, kena cari peserta yang akan join trip tu. Dan ketua ekspedisi yang ketika itu akan lead trip tu, sama ada berjaya ataupun tak berjaya. So itu adalah tanggungjawab ketua ekspedisi lah. So dia akan jadi lead sepanjang berada di dalam trip. So ketua ekspedisi dia akan berada selalunya dia akan duduk dekat middleman, dia akan berada dekat tengah, ataupun sweeper kebanyakan lah. So dia boleh jadi dua dalam satu punya job juga. Dia bergantung kepada nisbah ataupun berapa orang peserta yang join trip tu. So kalau peserta ramai, mungkin dia akan perlu lebih ramai middleman, mungkin dia akan perlu dua orang sweeper. So itu adalah benda yang normal. Sebagai contoh, kalau trip 7 orang peserta, ataupun contohlah tuan-puan sendiri yang nak buat trip, dan tuan-puan cari guide dan dapat guide. So you all just perlu bayar guide, tetapi kerja-kerja pengurusan di bawah tu semua harus dibuat oleh you. Sebab guide kerja dia cuma buat guiding saja. Tapi kalau guide itu memang ada extra service yang mana dia boleh apply mate, dia boleh tolong carikan peserta semua, itu lagi bagus lah. Tapi benda tu memang tak ada dia, bukan tak ada, benda tu memang tak selalu ada dekat guiding. So orang yang akan deal trade tadi tu dia akan jadi Gogo. So itulah Gogo. Dan kalau nisbah 1:7, dia akan bergerak dalam grup kecil. So boleh jadi juga Gogo tu akan jadi sweeper untuk
mengelakkan dia kena ambil second guide untuk menjadi sweeper ataupun dia kena hire crew lain. So itulah, dia bergantung kepada kita punya capacity of the trip. So kalau trip berkapasiti besar ataupun satu sehingga 21 orang macam tu, dia memang ada banyak posisi lah ketika ni. Tapi kalau dalam kumpulan kecil macam 7 orang macam tu, dia cuma akan ada seorang je guide dan gogo yang mana dia menganjurkan trip tu. Okay, contohlah saya nak buat trip saya cuma cari guide, saya cuma cari kawan nak ikut sekali. So saya secara tak langsung menjadi organizer trip tu. Tapi tak bermakna saya kena wajib duduk kat belakang as a sweeper. So boleh jadi kawan-kawan dalam grup tu jadi sweeper. Tetapi jika saya mampu untuk hire orang untuk jadi sweeper, yang mana contohlah kita pergi trip hardcore kan, kalau pergi trip just biasa-biasa je, tak rasa sebenarnya sweeper tu, just rasa geli-geli je sweeper. Kalau you all sweep Gunung Angsi ke apa kan, tak rasa sangat lah mental tu. Kalau you all sweep Pine Tree, you all sweep Gunung Raja, you all sweep Gunung Nyong Belah, so je lagi challenge lagi tu. So you all kena ambil sweeper yang berpengalaman. Okay, so posisi ketiga, posisi yang selalu ada. So kalau tak ada dia ni pun trip tak jalan juga. So peserta trip. So orang selalu ingatkan peserta trip ni tak ada apa-apa role. Salah, bukan macam tu Okay, ketika sebab game mendaki gunung ni dia bukan game individual. So ada satu quote yang kata, if you want go fast, you go alone. So if you want go far away, you go together. So sama juga benda tu. So bila jadi peserta trip ataupun dalam daftar trip dah jadi peserta, so suka saya ingatkan, even though trip ni ada penganjur, ada guide, ada macam-macam jawatan kru ke apa, so tolong you all tak salah kalau you all mingle around and then you all berengankan tulang, tolong-tolong apa yang patut, even though you all bayar trip tu. Sebab you all takkan rasa feel hiking, feel networking atau teamwork ni ketika you hiking bila you tak mingle around. So sebagai peserta you all kena mingle around. Kalau boleh try ikut ataupun try berada dalam radius crew yang berdekatan. Tapi ada juga sometimes trip guide seorang line up 40 orang. So macam mana you all nak berhadapan, you nak terus pergi ke depan kan? So tak apa, you all mingle around with the another participant. Itu bagus. So next trip you ajak buddies you yang you baru jumpa tu pergi trip lain. Macam itulah benda yang memang berlaku dekat mana-mana group hiking. So ada yang peserta ni just cuba-cuba je nak join company A ataupun group A, group B, group C. So teruskan je, you all dah tak payah nak ada you tak salah you all nak follow satu group yang you all follow je. Tapi bila you all follow satu group, you all takkan dapat beza perbandingan servis perbandingan ni. So better you try sekali right, join another group juga untuk you all tahu apa perbezaan ni, apa setup ni. Sebab benda ni walaupun nampak simple, sebenarnya dia adalah satu tactical tau. So macam tim bola kan, bola sepak dia memerlukan 11 orang player. So kalau kurang 11 orang dah cacat lah tim tu. Sama juga macam hiking. Tapi kalau hiking makin sedikit makin best sebenarnya. Tapi bila tak ada posisi yang tepat, macam tak ada guide, tak ada ni, tak ada peserta, tak ada ni, so you all takkan dapat technical tu. So benda-benda technical ni selalunya ketua SBC dan guide yang akan rancang lah. So just ikut je apa setup dia orang. So saya harap setup tu adalah setup terbaik untuk you all punya trip. Tak ada masalah, pergi je mana-mana trip, belajar as peserta. When korang join trip, first kena ikut cakap guide, kena ikut cakap gogo. So kalau boleh ada apa-apa permintaan, dia bukan paksaan tau, dia permintaan. Macam contoh, gogo tolong minta potongkan bawang ke, minta ni. Kalau boleh tolong je lah, tak ada masalah pun. You all tak rugi apa-apa pun. You all just lagi rapatkan hubungan dengan dia, and you all boleh kenal personality dia macam mana. So kalau you all berkenan dengan group tu, you all boleh pergi ikut join dia in next trip. So posisi keempat kita ada tanker. Okay, suka saya cakap kan, porter dengan tanker ni dia lebih kurang look like sama. So apa beza porter dan tanker So porter ni adalah orang yang memang spesifik kita bayar certain amount untuk dia assist kita angkat barang
tanpa perlu komplain. So itu kerja porter. So contoh saya dah hire Ali untuk jadi porter saya, pergi naik Gunung Kinabalu, porter RM130 untuk 10 kilo pertama. So saya just bagi je beg saya. Bila saya nak barang saya tu, saya boleh minta. Dan sebetulnya porter tu kena ikut personally saya. Tapi benda tu tak berlaku dekat Gunung Kinabalu. Tapi kalau you all pergi dekat Indonesia, gunung Indonesia lah, especially ataupun Nepal ke apa kan, bila you all hire porter, diorang willing to follow your pace, follow your steps semua. So ketika you pergi trip tu diorang akan tolong bawakan barang-barang yang you tak ada nak bawa. So selalunya orang yang pakai porter ni orang yang bukan kurang berkemampuan, dia mampu je sebenarnya, tapi dia berkemampuan lebih daripada segi kewangan. So dia mampu nak bayar porter, so dia pakai porter. Kenapa nak kerja susah bila dia boleh buat kerja senang? Cuma kau kena extra token kat situ. Tapi tak ada masalah. Kerana porter lagi bagus sebab bila kita mendaki dalam keadaan selesa ataupun ringan semua tu, benda tu lagi sebenarnya lagi best lah. Kita boleh kita punya ketahanan akan lebih tahan, dan kita punya momentum akan pergi lebih jauh, lebih lama, dan mungkin juga porter tu memudahkan macam-macam kita. And then tanker ni dia lebih kurang macam porter juga. Tapi porter beza ni dia bayar, tanker ni selalunya dilantik. Okay, itu beza dia. So tanker ni boleh kata dia macam mini porter lah. Taklah mini, sometimes tanker juga ada dia bayar, tapi token ataupun upah untuk tanker ni taklah setinggi porter. Selalunya tanker ni kepada satu-satu trip camping akan ada porter yang tolong bawakan barang company. So kebanyakan kru-kru yang available dia akan jadi porter lah. Dan selalunya tanker ni dia jadi tanker lah. So selalunya tanker ni adalah seorang lelaki yang mana dia punya kudrat lebih dan dia mampu bawa beg yang ataupun bebanan yang lebih berat. So ada juga orang yang tak boleh nak bawa berat. So itu kemampuan masing-masing lah. Sebab memang ada juga kawan-kawan yang bila pergi trip tu dia nampak macam mengelat nak bawa barang, dia tak nak bawa barang berat. Sebenarnya bukan mengelat, mungkin dia betul-betul tak larat. So tu tak apa. Sebab tu saya cakap hiking ni dia adalah game teamwork. So kalau tahu kawan tu tak larat, okay, you all kena tolong dia, okay. And then kalau trip tu ada tanker, kalau boleh barang-barang yang memang ditanggungjawabkan pada tanker tu bagi dia orang. Dalam pada masa yang sama sebagai peserta, kalau boleh ringankan je lah badan tu. Kalau you all mampu ataupun you all padu, minta je dekat GoGo ke dekat guide ke kan, kat mana-mana kru ke, ada tak barang yang saya boleh tolong bawakan. Sebab beg saya besar ni, saya baru beli beg Osprey, ataupun saya tengah pakai beg Mustang ni. So banyak dia, beg saya ni mahal. So saya mungkin kot boleh bawa barang-barang mahal kan. Kalau yang tu minta je kat orang. So mungkin juga kita boleh meringankan, akan melancarkan lagi ekspedisi tu lah. Actually GoGo lagi suka kot kalau dapat peserta yang ringan tulang, yang kalau tak apa-apa boleh disuruh, boleh diminta pertolongan semua tu kan. Instead of you all dapat orang yang style have kan, yang ada duit kan, you join you punya trip kan, you ikut je I punya cakap. So itu bukanlah tujuan hiking sebenar. So you guna servis, kalau boleh you fully utilisekan servis tu. Maksud fully utilisekan kat sini, you all try to build good memory, good relationship among others, and then good teamwork. So perjalanan ekspedisi tu akan jadi lebih lancar. Tapi kalau you all mampu untuk hire porter, kita alu-alukan lah. So boleh je kontak saya ke, kontak siapa-siapa kalau you all nak porter kan. So tak ada masalah, kita orang memang ada stok porter-porter yang sentiasa available. Bergantung juga masa, sometimes diorang dah di book. Tapi harga porter di Semenanjung dengan di Sabah Sarawak beza kan. Harga porter di Semenanjung ni lebih kurang sama je macam harga guide. So basically itulah, tepuk dada, tepuk poket, tanya sendiri punya poket lah. So shooter, okay. Shooter ni selalunya adalah orang yang berkemampuan memecut laju antara lain-lain peserta. So kebanyakan shooter ni mungkin dia memang runner, ataupun dia memang laju, ataupun dia masih muda. Sebab kedrat orang muda dengan orang yang dah berumur ni berbeza sikit lah. So orang berumur dia dah berat badan, dia dah ada sakit-sakit ke apa kan. So shooter ni kebanyakan orang laju. So apa pun function shooter, tak semua trip dia akan ada shooter. So memang ada orang yang nak
nak cakap macam mana lah. Dia memang laju, tapi dia cakap, oh aku shooter ni, aku shooter ni, aku shooter ni. So shooter ni selalunya digunakan bila trip camping. Trip camping yang mana bila ada campsite yang harus perlu direbut, ataupun shooter ni juga boleh jadi orang yang dipertanggungjawabkan oleh organizer untuk pergi dahulu untuk lead sementara guide settlekan apa-apa benda perlu kat belakang. So selalunya shooter tu akan book campsite dulu. So kalau campsite tu hari yang sama, contoh ada 2-3 grup mendaki kan, so kita perlukan portal untuk cukai site. Tapi benda tu sebenarnya boleh dielakkan bila ada timbang rasa daripada semua pendaki lah. So you all bila dah sampai kat satu campsite, macam contoh tadi kita pergi Yong Belah. So kita tahu hari ni ada 5 grup masuk kan. Ada 2 grup akan tidur kat camp Kasut dan 3 grup akan tidur kat camp Tudung Periuk. So kalau you all boleh kenal orang, dah tahu siapa yang masuk, just contact them. And then kita macam ni, kita so kita kan sharing campsite. So tak perlu ada shooter ni lah. So sebab benda ni, itulah saya cakap, bila ada kalau you all rasa benda tu perlu, just teruskan je. Tapi shooter ni bergantung pada keadaan. So tak semua trip selalunya ada shooter, melainkan trip yang akan rebut campsite macam tu. So kebanyakan trip dia akan ada tanker ataupun orang yang boleh membawa bebanan. Okay, so kita dah cover topik guide, gogo, ketua ekspedisi, peserta, tanker, shooter dan porter. So middleman. Okay, middleman ni selalunya dia bukannya jawatan tak penting. Actually dia penting juga. Dia akan memastikan line ataupun teknikal yang kita gunakan tu berjalan lah. So sebagai contoh, ada orang di hadapan, guide di hadapan, and then ada peserta 5 orang di belakang ataupun 7 orang di belakang. So dia akan ada, boleh kata middleman, maknanya orang yang berada di tengah. So orang yang selalu berada di tengah ni sebanyakannya kru-kru girl, kru-kru perempuan yang mana mampu just tengok sweep ataupun membantu line-up pendaki perempuan. So kebanyakan trip kita orang memang set up middleman tu, even though nama dia middleman. Kalau nak tak middle girl, orang tahulah kan dia sebenarnya girl. Man masuk dia dalam ni adalah orang. So middleman orang middle lah, orang tengah. So orang yang akan berada di tengah. So orang yang satu berada di tengah ni bukannya orang yang kita expect dia lemah. Tak lemah, sebenarnya dia orang pun lebih kurang sama je macam kita kan. So dia orang ni pun tanggungjawab dia orang akan memastikan ada tak nak tertinggal. So dia menjadi macam first sweeper sebelum sweeper yang terakhir. So middleman tanggungjawab dia macam tu je lah. So dia akan memudahkan ataupun menjadi jarak tanda antara grup hadapan dengan grup belakang. Jarak tanda so macam benchmark lah. So mungkin grup ni guiding dah jalan dulu, middleman baru sampai. Berapa lama dah guide gerak? Okay, guide first team dah gerak lebih kurang 10 minit. So middleman akan jadi macam tu. So dia bukan guide, dia masih lagi peserta trip ataupun dia adalah kru yang dia bertanggungjawabkan, tapi dia adalah role dia memang macam tu lah. Okay, so kita tengok komen kejap. Saya kalau guide handsome, saya nak duduk depan. Kalau sweeper, saya nak duduk belakang. Gogo buat trip, best saya ada. Okay, kita pulang kat hal sendiri. Kalau rasa guide handsome tu menjadi tanda aras bagi you, teruskan je, tak ada masalah. Tapi for me, for us, kita banyak pentingkan quality kan. Sebab itu yang bagus. So handsome tu bukan kita punya itulah benchmark. Okay, ada komen. Lama tak nampak Shan. Lama juga tak nampak engkau. Engkau gimana? Aku ada je selalu kat sini memang tu. Sangkut Shan. Okay, line tadi memang tak very clear. So mungkin sebab hujan. Kita dengar. Clear tak? Cak. Weh. Okay, clear berhenti. Okay, ada satu soalan best Boleh tanya dalam question box tak?
Okay, ada banyak tu tapi banyak question-question yang mengarut. Okay, soalan ni nampak macam best. Sweeper, medic, tank. Okay, sweeper nanti saya akan ulas. Medic. Okay, dekat list 9 posisi hiking ni kita tak ada, kita sengaja keluarkan posisi medic dalam trip ni. Okay, sebenarnya medic ni adalah ataupun first aid kit ni adalah benda yang asas yang mana kalau boleh semua pendaki patut tahu. Semua pendaki patut tahu basic knowledge pasal first aid kit ataupun medic. Sebab kalau diri sendiri kita memang boleh kita memang tahu apa ubat yang kita makan, apa ubat yang kita makan. So sebenarnya tak bagus bila on trip kita harapkan ubat daripada orang. So kalau boleh kita harapkan ubat daripada diri sendiri. So sampai bila you all nak harapkan organizer ke readykan medic? Ini bukan trip expedition, dia bukan trip yang memerlukan doktor tim. Sebagai contoh, kalau kita pergi trip alpine, mendaki gunung bersalji semua tu, nak pergi mendaki K2 ke, bukan Kedua Brunei, K2 ataupun mana-mana gunung alpine ataupun mana yang tu, you all memang perlukan tim medic ataupun doktor dalam tim. Tapi bila untuk trip yang very simple macam ni, kalau boleh kita kena pastikan diri kita sendiri yang siap sedia untuk bersedia terhadap apapun kemungkinan. Okey, sebagai guide ataupun kru yang terlibat gogo ke ekspedisi, diorang memang akan ada sentiasa first aid kit. Tapi okey, takkan you all nak berharap diorang readykan first aid kit untuk you. Okey, kita ambil contoh, you pergi trip ambil hire 2 orang guide. Seorang guide di hadapan, seorang guide di belakang, dan you all nak jimat kos, you all tak ada ambil mana-mana kru yang terlibat. You pergi trip kawan-kawan, dan dalam trip kawan-kawan tu hanya guide belakang dengan depan saja first aid kit. You di tengah, tiba-tiba you all jatuh yang melibatkan pendarahan yang serius, yang memerlukan satu kali dressing ke apa kan. Tapi you tak ada the proper first aid kit, ataupun trail tu tak ada orang lalu kiri kanan yang you boleh pau, abang saya nak plaster bang, bang saya nak ni, saya nak Panadol. Okay, kita ambil situation macam tu. So first aid kit ni ataupun boleh kata medic ni perlu untuk diri sendiri sebenarnya. So you all tak boleh nak berharapkan orang lain ada benda tu. At least okay, untuk first aid kit ni saya tak adalah orang yang pandai pasal medic, cuma ada lesen first aid kit sahaja. Bukan lesen, CJ first aid kit saja. Tapi sebelum ni saya belajar, kalau you all nak tahu kan sejarah, tapi saya cerita sikit lah. Saya dulu belajar nursing sebenarnya, tapi saya bahagian management. So adalah basic yang benda-benda macam ni kan. So benda tu boleh guna kat diri sendiri. Tapi bila nak tolong orang tu, saya tak berani. Sebab contohlah you all jatuh, ada patah, ada crack ke apa, kalau setakat krem-krem sampai minyak panas tu, bolehlah you all harapkan tu. And then bila jadi situasi macam tu, kalau boleh just luka kecil ke ataupun krem ke apa, you all janganlah terus call bomber ke apa kan. So try dapatkan first aid kit dulu, buat dulu. Kalau tak boleh, minta tolong guide atau sibuk kat belakang. Lepas tu baru you all fikirkan option yang ada. So pengalaman sendiri, accident ketika mendaki ni banyak. Jadi kalau krem rem tu benda yang biasa lah. So bukannya asam garam pendakian lah. Kalau you all tak krem, you all tak terpecok, itu bukan asam garam pendakian. So bila you hiking, you memang akan kena. So just kena geli-geli, sengat lebah tu memang akan ada punya. Tapi belum masa je you all kena. So you all kena prepare je. So basic untuk first aid kit ni, kalau boleh you kena bawa sentiasa plaster. Plaster tu plaster luka lah. And then kalau boleh, benda yang memang asas, kalau mana-mana belajar first aid kit pun dia ada, bawa kain anduh. Ataupun kalau kita pakai bandana ke apa kan, bawa kain anduh tu, dia boleh membantu kalau ada patah. You boleh utilize kain anduh tu semua kan. So plaster, kain anduh, Panadol, antiseptik, gunting. Itu 5 yang very basic. So kalau you ada additional ubat lelah, you bawa sendiri. Kalau you ada allergic kat mana-mana ubat, you bawa sendiri. Tapi sebenarnya kalau untuk pain relief yang minor, Panadol tu dah cukup. Tapi kalau you boleh bawa painkiller, lagi baguslah. Okay, saya tak boleh nak sentuh lebih lanjut pasal ni, sebab kita bukannya orang yang expertise dalam bidang ni. Nanti saya salah cakap, nanti dia jadi ajaran sesat pula kan. So
Satu je saya cakap, kalau boleh belajar sendiri ataupun amalkan sendiri. First aid kit ni, medik ni semua sendiri kan. So you all akan lebih bersedia. You all nak pergi mana-mana pun senang. You all tak payah nak berharapkan kru ataupun sweeper. So you all yang akan lepaskan diri you dulu, dan bila ada kawan yang dalam tu, you ada kemahiran, you boleh tolong orang-orang lain. So kecuali kalau trip yang expedition yang mana you all pergi trip V2 katakan, V2 yang ambil masa 6-7 hari kan. Okay, kalau boleh masa tu memang patut ada seorang medik ataupun seorang pengamal pembantu ke pengamal perubatan kat situ. So dia boleh sentiasa beri nasihat ataupun sediakan apa yang patut. Tapi kebanyakan trip memang kita tak ada sediakan benda tu lah. So dia akan jadi nasib bila satu trip ni ada orang ikut sekali. Okay, pengalaman sendiri masa saya pergi mendaki gunung Fansipan dekat Vietnam, kebetulan kita pergi dengan tim pembantu perubatan Johor. So tim tu memang saya mendaki gunung luar lah. So itu adalah the third time pergi dengan dia. So first pergi mendaki dengan dia dekat Gunung Kerinci Indonesia, and then second Gunung Selipat Thailand, and then dekat Vietnam. Okay, kat situ saya tengok ada satu kebetulan masa kita trek tu ada porter ni, porter lokal Vietnam, orang Vietnam, budak ni dalam 20 tahun macam tu kan. So dia bawa tonggas yang biasa, tonggas bawa macam tu kan. Sekali masa tu dekat pertengahan trek, tiba-tiba masa dia turun daripada bukit kecil tu, dia terjatuh dan gas tu terus impak ke dada macam ni. So kalau you all mendaki, you hiking saja, you all boleh tolong tak benda tu? Okay, you all boleh tolong alihkan gas, you all boleh tolongkan apa dressing ke apa yang patut kan. Tapi bila ada nasib ada orang yang memang pengamal perubatan bantu macam ni, dia boleh tolong buat apa tu, dia ada buat dia first aid kat sini aja, rawat dressing, rawat luka, dia ada betulkan sedikit tulang kat sini semua, dia ada tengok pernafasan orang tu. So itulah budak tu bila jumpa perubatan macam tu. Tapi bila you all boleh tambah you all punya diri sendiri pengetahuan dalam medik ni, itu lagi bagus. So you all boleh bantu orang dan boleh bakti kepada orang lain. Okay, so saya harap yang pasal medik ni clear. So tak ada apa-apa yang perlu saya nak tambah kan. Nanti saya akan cerita balik, nanti saya akan panggil orang yang lebih tahu pasal first aid lah. Tapi untuk saya dah cukup dengan 5 benda tadi lah. Panadol, plaster, kain ando, simple bandage macam tu, itu pun dah memadai. So kalau ada extra tu lagi bagus. Okay, posisi seterusnya sweeper. So chef. So chef ni adalah orang yang dia bertanggungjawabkan memasak menu-menu sedap yang mampu membuat kita gembira ketika kita makan makanan-makanan tu. So chef ni juga bertanggungjawab memenuhkan kehendak nafsu perut kita ketika 3 hari kita berekspedisi. Sebagai contoh, kalau kita pergi trip 3 hari 2 malam dekat CBL ke apa, dia akan bertanggungjawab sepenuhnya ketika trip tu berjalan. Tapi dia akan bertanggungjawab sebagai makanan je lah, dan mungkin perkakasan kat dapur. So dia akan dipertanggungjawabkan dan untuk daripada organizer atau GoGo untuk masak menu-menu sedap sepanjang trip. So pastikan trip yang you all ikut ni tak kisah bawa berat macam mana. So pikul bag tu macam hamba kan, tapi makan macam raja kan. Sebab kita sebenarnya nikmat sebenar hiking ni bila kita makan. So saya suka makan. So bila kita sampai kat campsite, bila kita dah sampai dekat bawah kan, contoh you on daki Gunung Datuk kan, masa bawah nak keluar tu kan, kalau you kena cendol kat bawah tu kan, posting aku kat bawah tu kan. So makan tu adalah benda yang wajib kita makan lah. So kalau kita tak makan, kita tak boleh nak ada tenaga pun. So kalau you pergi trip dan makcik kantin masak tak ikut cara tekak you, apa yang you boleh buat, you makan je. Ataupun you bawa you punya ration sendiri. Boleh bawa ration tambahan macam Maggi, macam mushroom soup, boleh bawa sendiri. Kalau lagi bagus, you boleh bawa fishball ke apa kan. So boleh masak order kat situ, masak Maggi atau fishball, sedap. So itu tanggungjawab chef. Chef seperti mana orang yang memasak, orang yang dipertanggungjawabkan atas tugasan-tugasan di dapur. Tapi chef juga akan dibantu oleh kru-kru lain ketika saat camping tu lah. Dan dia juga boleh
bantu oleh mana-mana peserta, tak ada masalah. Diorang menggalakkan benda tu. Macam kalau kita ikut open trip, so dia akan ada chef. Tapi kalau kita buat trip sendiri, dia akan jadi masak sama-sama. So bila masak sama-sama ni, kita sama-sama masak. So kalau kita tak masak, lapar. So kalau lapar, esoknya kita nak jalan, nak gunakan tenaga yang ada tu tak boleh. Okay, in case kalau you memang ada allergic dan tak boleh nak makan, okay, ini adalah sedikit penambahan saya. Sebab you akan pergi banyak trip orang nanti yang ada masakan. Even though you mungkin akan pergi trip luar yang tak ada rasa Malay ataupun tak ada rasa masakan yang boleh kena kat tekak dalam lidah you. So tips yang saya bagi, just readykan 2 benda je, garam dengan black pepper. So itu adalah very basic thing lah. So garam pun ada macam-macam function kalau hiking. Kalau kita macam kita nak start cramp, okay, tadi jumpa ORS, contoh kita nak start cramp, nak buat panas ke apa tu, ORS garam hiking tu bila kita garam hiking lah, okay, garam masakan. So garam tu kalau kita pergi trip yang makanan yang dia tak ada rasa, kita boleh tambah rasa garam. At least ada garam pun dia akan ada rasa. So cukup dah. Okay, ni sardin paling best. Boleh juga bawa sardin. Sardin memang sedap, sardin kicap memang best, sardin dengan kicap. Dan black pepper. Okay, black pepper ni ada pengalaman sendiri juga, yang mana saya ada pergi satu trip luar, masih lagi trip luar. Sebab kalau kat Malaysia ni memang tekak Melayu, apa benda saya balun je kan, jadi benda tu halal. Tapi kalau trip Malaysia ni takkan orang nak masak biawak dekat dalam hutan, mesti je masak benda-benda yang tekak orang Malaysia, orang Melayu macam kita. So bila kalau kita pergi trip luar, dia boleh bagi bukan Malay masak, macam pergi dekat Filipina dan memang tak boleh nak makan makanan dia. Tapi Filipina tu yang sedap memang ada ikan susu goreng tu bapak sedap. Memang tak nak cakap apa. Okay, tapi macam benda-benda lain tak boleh nak ngam dengan tekak. Tak boleh lah. Dia boleh telan. Kita tahu benda tu halal, tapi kita tak boleh nak telan. Dia macam ada rasa tak sedap. So itulah option lah, garam dan sedikit black pepper. At least menambah rasa benda tu sedap. Tapi kalau you lagi nak mudah, you pergi mana-mana je bawa sambal cekno kan. Sambal cekno ataupun sambal yang tengah viral sekarang ni kan. Oh, itu cukup lah appetite. Kita kalau tak boleh makan pedas, kita tak boleh nak jalan, tak boleh nak makan sebenarnya. Tapi jangan ambil overdose pedas sebelum hiking. Nanti dia boleh membuatkan perut you berasa tak selesa dan you akan cari tempat nak pergi toilet ketika hiking nanti. Okay, so makan. Sebab ramai je peserta yang berpotensi nak masak sedap kan. So kalau ada apa-apa penambahan ke apa ke, you just tolong je chef kat situ. Kadang-kadang memang ada chef yang untuk dia masak dekat on trip, tapi dia just sediakan barang-barang macam tu kan. Kru sediakan barang-barang ration ke apa, tapi makanan dia masak, dibantu dia masak oleh peserta yang willing. Ya, kak biasa masak ni kak, saya sangat nak masak ni, saya dah berapa hari tak masak kan. Hari ketiga, hari kedua, ketiga, saya dah 2 hari tak masak ni, saya nak masak. Tak ada masalah, minta je barang kat chef. Tapi you all kena pastikan you all boleh ke tidak masak untuk orang macam tu. And then semua orang boleh terima tak makanan you. So untuk mengelakkan kecaman, you all just terus biarkan je chef masak sendiri. Okay, sebab tanggungjawab chef ni benda yang berat. So dia akan memainkan mood ketika trip tu sepanjang trip tu. So kalau trip tu boleh kata trip lama, kita tak ambil trip simple-simple 2 hari semalam kalau untuk makan tu pun just okay lagi betul. Tapi kalau dah 3 hari dan ke atas, bila you tak makan benda dekat you tu, you akan emo, you akan rasa perut kosong, orang lapar, dia akan rasa marah semua kan. So dia akan memainkan mood peserta. So itu antara tanggungjawab chef. Okay, dan yang paling best sekali sweeper. Tapi sebelum sweeper ni kita tengok soalan sekejap ada soalan menarik. Okay, newbies hanya ikut arahan. Okay, good. Tapi kalau boleh, kita kena jadi peserta trip yang kita boleh nak apa kata migrate around, dan kita boleh bagi suggestion dekat kita punya guide ke apa. Siapa siap nak jawab? Okay, banyak jawapan soalan lain tu, soalan yang tak relevan dengan ni. Apa position anda? Striker. Striker. Good. Boleh pastikan nanti kita friendly lah futsal insyaAllah lepas PKP ni. Tapi saya dah lama tak main futsal, tak tahu boleh main ke tidak kan. Okay, sekarang sweeper. Okay, saya minta diri kejap untuk minum air.
Yelah kan dah cakap 1 jam ni, dia rasa macam sakit tekak. So minta izin je minum air. Ya Alhamdulillah, tanpa nama nak request dalam video. Bukan tak boleh, nanti Kang, nanti awak YouTube. Okay. So kita terus dekat posisi terusnya, posisi sweeper. Okay, sweeper ni adalah orang yang paling kental antara mana-mana posisi lain. So sweeper ni kebanyakannya orang yang dah pernah pergi tempat tu. Macam contoh, dia dah pernah pergi tempat tu sebelum ni, dan dia akan bertanggungjawab untuk jadi last man ataupun last orang untuk memastikan semua peserta keluar. Dan ada juga selalunya trip yang macam melibatkan 2 orang guide. Guide satu akan berada di hadapan dan guide kedua akan menjadi sweeper. So itulah benda yang common. So sweeper ni selalunya dibekalkan dengan mental yang padu lah. Sebab dia bukan jumpa satu jenis perangai tau, dia akan jumpa macam-macam jenis perangai. Antara orang yang selalu sweeper jumpa, okay, I'm really sorry kalau cakap benda ni, tapi benda ni adalah kenyataan. So kita kena terima. Orang yang acah-acah penat ataupun dia memang penat. So ada juga orang yang dia saja je sibuk-sibuk je nak jalan belakang. Sebab kan orang yang last kali barai tu perempuan kan, AWL. So dia akan saja nak jadi sweeper ke belakang. Padahal ada sweeper yang dia tunjuk kan. It's okay, good. Tapi kalau boleh biar benda tu kita buat, kita lepaskan diri sendiri dulu, dan kita membantu atas sebab nak membantu, bukan nak ambil kesempatan ke, bukan nak buat apa ke, atau bukan nak minta nombor telefon ke apa kan. So kita just enjoy dia punya trip, dan kalau boleh kita nak elakkan benda macam yang tak di ini berlaku lah. Benda yang tak di ini ni benda yang boleh katakan sesuai arrangement ke apa dalam hiking. Sebab benda ni sesuai arrangement ni ada kat mana-mana, bukan dalam hiking je, dekat dalam grup basikal ada, dekat dalam grup running ada, dalam grup kereta ada, semua kat mana-mana pun ada. Oh, seronok Syan tengok. Seronok tengok asyik orang. Okay Jad, thank you Jad. Okay, so ada kat mana-mana. Ada juga orang yang betul-betul time suit tu memang tak erat. So mungkin dia tak berapa sihat, dia serbu masa hiking ke apa, memang ada. Ada orang yang betul-betul tak sihat, dia memang tak fit dan dia first time yang hiking. Ada orang yang dia okey, semua je lapar. Bila dia lapar, dia tak boleh nak jalan, dia penat. Okay. Tapi in the end, apa saja yang dia kat sini, so sweeper ni adalah tugas yang penyabar. So orang yang sabar lah. So kalau masa sweep ni macam-macam kerenah kita jumpa. Ada kerenah orang yang memang betul tak erat, tapi normally dia orang yang sweeper ni selalu orang yang cari jodoh. So bila dia pergi trip, ni dia jumpa seorang perempuan ni, dia tak larat kan, and then dia larat trip tu, dia tolong shoot kan, in the end kahwin. Memang selalu macam tu lah, itulah jodoh gunung kan. Tapi kita bukan cerita jodoh, kita nak cerita tentang jodoh sweeper. So sweeper akan bertanggungjawab memastikan peserta semua berada di puncak. If dalam keadaan yang tak mengizinkan, macam betul-betul kalau sweeper tu ataupun line up tu tak larat, sweeper tu kena turun semula ke tempat pendakian dan bawa line up tu turun balik. So sweeper kena mental kena kuat dan pandai handle, jaga hati lain-lain lah. So dia akan beri encourage untuk peserta tu berapa lama puncak lagi, jalan lagi ya, sikit lagi ni, ataupun dia akan memaki macam ni, baru berhenti tadi takkan nak berhenti balik, jalan je lah, dekat atas tu je. So itu benda yang selalu sama ada dia memberi motivasi ataupun dia akan panas marah macam ni, macam marah ni. Tapi bila marah ni selalunya orang yang dah sweep lama, bila dia dah sweep dia pun mental. Sebab okay, sweeper tu kau jangan lupa, sweeper, guide, kru, peserta, tanker, semua tu diorang pun manusia juga. Diorang pun makan nasi, makan apa yang kita makan. So you all tak boleh nak anggap orang yang jadi sweeper ni, dia dah jadi sweeper, dia dah mendaki lama, dia fit. But sometimes ada orang yang not very enough to
dia tak berapa fit pun dia boleh jadi sweeper. Sebab sweeper ni dia bergerak dalam pace yang slow, tapi dia kena konsisten dan dia punya mental yang kuat. So dia akan pastikan orang sampai ke puncak. So sweeper yang paling penting dia kena penyabar. So bersabar kat sini, dia bersabar dengan semua benda. Dia kalau contoh tiba-tiba orang tu tak larat, dia kena pastikan orang tu sama-sama naik benda. And then dia akan macam-macam lah. Dan benda yang paling mencabar bila jadi sweeper ni, bila kita ter-OT kan. OT tu selalunya kita terjalan malam kan. So kat sweeper ni selalunya bila kat belakang sweeper tu ada sweeper lain yang sweep dia. tak ada gurau je tak ada. Tak ada apa benda tu. Itu semua perasaan dia. Bila you jadi sweep orang, you mental, you akan cakap wesh, aku dah jalan dalam tempat ni tadi, kenapa tak kau keluar ni, jalan tertutup ni, apalah itulah. So itu mental hacking. So kena kat sweeper lah. Tapi sometimes memang benda tu betul pun. Kita tak tahu lah, memang ada makhluk gaib ke apa yang ada dekat luar tu. So itulah ya. Okay, saya harap semua apa yang saya ceritakan tadi, daripada guide, gogo, ketua SPC, peserta tanker, shooter, porter, weatherman, chef dan sweeper ni sedikit sebanyak membantu ataupun memberi gambaran kepada you yang apa itu posisi ketika hiking. So posisi yang vital yang memang kena ada, kalau tak ada dia tak boleh nak ada peserta. So kalau tak ada peserta macam mana trip nak jalan? Tak ada orang nak pergi naik gunung kan. So macam mana nak pergi naik gunung? So bila tak ada peserta, guide, gogo dan kru-kru lain tak dapat nak cari makan, tak dapat nak cari income. So kita kena pastikan lah kita jadi peserta yang bagus, yang bertoleransi dan faham. So untuk pengetahuan korang, kita orang di Gunung Hub pun ada scouting agent tau. So kita orang akan scout player-player bola sepak yang power untuk jadi kru kita orang. So tak semua orang yang berkelayakan akan jadi kru. Mungkin ada orang ni dia memang padu lah, dia boleh hiking laju ke apa kan. Tapi kita bukan tengok benda tu, kita tengok teamwork. Kita tengok kau punya, orang kata heart to heart punya feeling, vibration. Kita tengok kau punya keikhlasan. So kita ada memang sentiasa kru yang akan recommend ke orang. So kita akan recommendkan budak ni okey lah, dia bagus, baik semua kan. So kita berharap ada orang yang macam tu. So kita perlukan muka-muka baru kan. Takkan harap aku je yang cakap macam ni, takkan harap orang lain je nak bagi trip semua kan. Sebab kita dah makin membesar badan, membesar apa kan. Company Gunung pun dah makin tu. So kita memang plan sepatutnya sebelum PKP balik ni kan, kita orang memang ada plan 4 trip seminggu. Dan semua trip tu kita memerlukan jawatan kosong sebagai kru, sebagai gogo, peserta, gogo, shooter, porter, middleman, chef, sweeper. Tapi kita boleh jumpa lagi quality person macam apa yang kita nak. So kita berharap kita akan terus jumpa. Okay, cara dia, you all jangan nak terus apply cara nak jadi kru. Sebab benda ni kena ada personal touch. So aku pun takkan nak approach orang kalau aku tak kenal kan. So kau pun sama juga, kalau korang tak kenal aku, takkan korang nak try basis aku ke apa ke. So itulah benda dia. So macam mana kita nak buat tu, jadi peserta dulu, try buat networking, try tolong apa yang patut. So kita memang ada sentiasa, ada je orang yang dah pernah pergi trip as crew dan keep repeat. Kita dah kenal hati budi, dah tahu perangai macam mana, gila-gila macam mana. So kita serapkan jadi crew. So we welcome orang macam tu. So itu yang orang kita nak. Sebab industri ni makin besar. So manusia, okay, adik-adik tahun ni yang ambil SPM tahun depan, so lepas tu dia akan masuk U ke apa kan. Dan dia akan pergi hiking juga. Sebab hiking ni memang ada sentiasa orang pergi hiking. So at least orang akan pergi hiking sekali sehidup. Ataupun dia very normal punya orang akan pergi setahun sekali kan. Normal, memang ada macam tu kan. So kita harapkan ada muka-muka baru yang akan nak pergi ataupun nak jadi kru Gunung Hub in future. Tapi kita orang sangatlah memilih yang sensitif. Tapi you all boleh cuba, jangan risau. Kita akan gunakan ataupun kita akan buat scouting tu dengan betul lah. So kalau you all nak cuba jadi kru, why not join trip dulu. So baru kita dapat tahu kan. Sebab kita padu ramai je yang padu. So bukan kita seorang je yang padu kat dunia ni kan. Banyak lagi orang yang boleh power, boleh padu daripada kita kan. Ada juga orang yang betul-betul dia memang dia dah duduk dekat tempat tu dan jadi guide tu daripada baby, daripada lahir. So we welcome orang macam tu kan. Orang yang boleh show produk-produk tempat dia tu apa kan, gunung apa, bukit apa kat situ kan. Tak ada masalah, we welcome. Kalau you all ada, you all contact kita orang untuk
untuk kita just pergi situ. Sebab mission kita orang adalah keep going, keep exploring Malaysia. So kita akan pergi mana-mana gunung yang kita rasa kita nak pergi. Dan bukan saja gunung, tempat-tempat lain. So kita tengah besarkan kita punya scope ni semua. And then pasal ketua expedition tu memang itu daripada kita punya seniority. So kena ada seniority untuk jadi ketua ekspedisi. So you tak perlu nak baru jadi peserta nak terus jadi gogo. Benda tu boleh, you kena belajar. By the time kena ada pengalaman untuk benda tu. And then kena ready dengan apa sahaja situasi. So pengalaman sendiri saya mendaki kurang 7 tahun, 8 tahun. So mula dengan mendaki dulu. Bila mendaki, belajar, buat tips sendiri. Bila buat tips sendiri and then keep repeating the same mountain, and then a few mountain yang I keep repeat. So jadi guide. Alhamdulillah dah 5 tahun dah jadi guide. Dan bila dah start Gunung Hab ni, jarang jadi guide. Banyak buat group ataupun organizer punya. So bila buat organizer, job guide tu saya dah tak berapa banyak lah. So ada certain few favorite place yang saya buat guiding. Kalau tak, saya pun sebagai guide, saya pun akan guna guide, service guide. Sebab saya tahu ada orang yang lebih berkemampuan ataupun lebih padu ataupun lebih layak jadi guide saya untuk hari tu. Sebab for me, saya nak benda tu senang atau benda tu simple. Dan saya nak pastikan orang yang join trip saya semua keluar dengan selamat, semua keluar dengan baik. Sebab kita kalau boleh nak lesskan injury, lesskan apa kan. So itulah. Okay, and then tanker. Okay, so gunakan kedrat ada masa lagi muda. Sebab badan kita ni ada tahap limit dia. So janganlah nak try push over your limit. So try to gain benda tu slow. Hari ni bawa macam ni, next day bawa tinggi berat sini, bawa sini. Janganlah first time you so nak pergi hiking baru nak join trip yang belah ataupun Gunung Rajah ke apa yang terus dah pun bawa 30 kilo. Okay, 30 kilo tu even though dengan macam 30 je, bag aku 60 liter. Okay, bag 60 liter dengan 30 kilo, benda yang beza. 60 liter tu adalah capacity kita punya bag. Dan dia bukan kilo. Tu ada orang hari tu kan, perempuan dia cakap saya, saya tu pergi CBL bawa bag 60 kilo. Dia tak tahu je bawa bag 60 liter. 60 liter tu bukan kilo. Memang betul kalau 60 liter tu di convert jadi kilo, dia akan jadi 60 kilo kalau masukkan air semua kan. Tapi berat bag ketika tu kita timbang guna kg. So kalau nak ikutkan normal berat untuk mendaki Gunung Dehad ni kena 2 ke 3 kilo ataupun 2 ke 4 kilo. Bila kita camping, kita normal berat bag daripada 7 ke 12 kilo. So orang yang lebih mampu, orang boleh bawa 12 ke 17 kilo. Dan lebih daripada itu adalah orang yang superhuman lah, yang boleh bawa berat, yang memang dah biasa badan bawa berat. So saya respect orang yang boleh bawa berat itu. Sebab disebab kecederaan yang berlaku kat saya pun dah tak boleh nak bawa berat itu kan. Kalau tak dulu boleh je bawa berat, tapi sebab mungkin umur dah melonjak naik kan, dia dah rasa sekarang ni pun bawa barang berat-berat pun sakit badan lah. So saya suruh Faik bawakan beg abang, bawakan barang-barang abang. So Faik lah yang kena. Okay, ni betul-betul lah. Faik selalu jadi personal protection. Okay, so shooter pun sama juga, orang yang berkemampuan. Kebanyakannya memang kawan-kawan yang memang ada talent untuk berlari ataupun laju bergerak. So bila trip yang dekat shooter, you are really welcome. Tapi kebanyakan shooter, tak kebanyakan lah. Shooter, okay, dia ada beza tau, shooter dengan runner. Shooter ni selalunya orang yang boleh bawa load juga. Runner ni orang yang boleh run tapi juga less dia punya load, less dia punya berat. Tapi terpulang kan, tengok macam mana. Kalau rasa boleh bawa berat dan boleh lari, itu amazing sangat lah. Tapi kebanyakannya orang yang berlari atau shooter ni, dia akan bawa bag yang lebih ringan daripada tanker. Okay, kita tengok dekat question box. Okay, naik Gunung Kinabalu. Okay, dia lalu kan, kalau you all nampak je akan trip dekat Gunung Hab, you all boleh tekan link di bio. Boleh you tekan mana trip, dan boleh ada option nak booking terus, detail ada kat situ, ataupun you all nak check by online punya WhatsApp online. Okay, follow belakang tentu sampai itu posisi dia. Okay, terbaik, memang best. Kita ikut je arahan guide, arahan organizer. So insyaAllah benda akan lancar. Okay, ada orang minta tips jadi sweeper.
Okay, tips jadi flipper, first, jangan memilih audience korang, jangan memilih line up korang. So jangan nampak awet cun ke baru kau nak sweep kan, ataupun nampak lelaki handsome baru kau nak jalan sesama kan. So benda tu kalau boleh elakkan lah. Tip di situ, know your audience. Kalau boleh utamakan orang yang berusia ataupun berumur, ataupun orang yang boleh kata big size, itu lagi bagus. Sebab dia orang adalah orang yang kuat. Orang yang big size adalah orang yang kuat. So dia boleh bawa bag dan bawa dia punya berbadan badan untuk pergi hiking. I really respect orang yang ada big size macam tu. Sebab kebanyakan orang yang pergi hiking ni orang yang medium size ataupun small size. Dan ada juga orang yang big size. Tapi big size ni I really respect to them, sebab dia orang kena bawa extra muatan lebih. So kepada follower-follower yang kat luar yang badan tu lebih besar ke apa kan, so don't give up, teruskan je hiking, don't worry, pergi je mana-mana. You all hiking nak sihat kan, so banyak je option nak sihat ni. Boleh je hiking, try cuba-cuba Bukit Melati ke Bukit Broga biar dapat balik, mana-mana bukit yang easy, simple kan. So jangan downgrade orang, jangan nak level dia orang kan. Sorry saya cakap macam ni, kau gemuk, kau tak boleh nak hiking, so benda tu benda salah kan. Tak semua orang macam tu kan. But ada je orang yang besar tapi super memang sekejap okay. Sekejap, Afiq datang. Okay, ada je orang yang besar, yang padu, dan dia boleh tahan, dia boleh pergi mana-mana trip ke apa, trip-trip yang tu, pergi Translanding. Wow, respect benda tu. Sebab aku really respect, aku suka tengok orang hiking kan. So aku tak ada masalah aku nak pergi group mana ke, nak pergi mana ke, aku okey. Sebab aku tahu benda tu benda yang bagus dan passion aku nak tengok lagi beramai orang hiking. So bila pergi last berapa minggu lepas, 2 minggu lepas sebelum PKP, kita orang ada trip pergi yang tu Antah. So masa trip tu memang ramai jumpa, memang ramai gila orang pergi trip Translanding. Tapi kami buat yang tu Antah je sebab kita orang memang ada plan lain. So tak nak teruskan dengan Translanding dan memang open trip untuk yang tu Antah. So kita patah balik dan saya tengok ramai gila orang masa tu kan. Kita orang dekat grup yang antara hadapan juga kat depan lah. So banyak lagi orang yang menghala ke arah Translanding masa tu kan. So kita orang dah patah balik daripada Gunung Gagak, memang ramai jumpa orang. So kita respect ada kakak-kakak yang badan big size sikit ke apa kan, dia terus hiking, good benda tu, tak ada masalah pun. Tak ada seorang nak leverage, nak bandingin korang macam mana pun. So korang tetapkan diri sendiri, jangan jadikan size badan tu sebagai penghalang korang nak ceburi benda yang kau suka kan. So tak ada masalah pun kau nak buat apa. Sebab ada orang yang pergi hiking, bukan hiking, dia hiking grafi, dia pergi hiking untuk buat fotografi. So sebenarnya bila you all ambil gambar masa dekat puncak sendiri, ambil stargazing, benda tu memang tak boleh nak cakap lah. Tapi kalau nak stargazing tu kena guna kamera yang okey kan, sebab tak semua kamera boleh ambil gambar bintang. Okay, so itu sahaja pada malam ni. Sorry saya tak ada nak baca semua komen sebab kita banyak sangat komen. Okay, kita shoot out hari ni. So ada sebarang soalan boleh tanyakan dia dekat soalan question box di bawah. So jangan risau, soalan je kalau ada. Kalau tak ada, adakan juga. So shout out untuk hari ni. Okay. Okay guys, kita masih lagi ada buat open order, pre-order baju Gunung Hap tahun sesi 2021. So baju ni bernilai RM RM49. Sorry. Submission RM1 baju. Submission. Okay. Sorry lah sebab banyak produk kan. Tak boleh nak ingat semua produk. Okay, submission ni bernilai RM49. Apa yang you dapat ketika RM49, you akan dapat free lanyard, free stiker untuk harga RM49, dan RM5 daripada pembelian baju ni akan disalurkan kepada sambung CSR Gunung Hap. So kita akan ada next project CSR yang mana sebelum ni kita dah buat sekolah gunung, kita dah buat trip
sekolah gunung kita dah buat CSR banjir dekat Pahang. So kalau ada apa-apa lah kita beri CSR in future, kita akan ni, dan kita jemput you all untuk join kita beri CSR. So kita akan naik Optimus Prime, kita pergi sana dan buat CSR kat sana. So sebab kita punya mission, we are not only hikers, kita nak tolong orang. So banyak orang yang mampu tolong, kita tolong. So setiap pembelian baju ni RM49 you akan mendermakan wajib RM5 kepada tabung CSR Gunung Hap. Okay. Dan okay, baju ni tak ada masuk into postage. RM49 tu harga biasa, dan postage RM8. Kalau you nak pick up, you will pick up lepas PKP dekat office Gunung Hap. Tapi sebelum ni hanya option postage sahaja yang kita buat lah. Dan untuk baju ni kita ada warranty. Kalau you all dah beli baju ni and then you all tak suka, you all boleh pulangkan balik dan money back guarantee untuk baju ni. So kalau dah try tiba-tiba tak suka dengan baju ni, nak cari and then pakai baju ni tiba-tiba perut saya tiba-tiba nak buncit baju ni kan, pakai baju lain tak buncit pun, you all boleh free tukar size, ataupun kalau you all tak suka dengan produk ni, you boleh return balik dekat kita orang. So tak ada masalah, kita nak utamakan quality. So kalau you all not happy with the product, kita akan ambil balik produk tu. Okay guys, so harap berjumpa di sesi yang akan datang. Kita akan berjumpa lagi hari Jumaat ni 8:30 malam. So apa yang saya akan ceritakan pada hari Jumaat yang akan datang ni, saya akan ceritakan attire hiking ataupun baju hiking, fashion hiking. So fashion hiking tu sebenarnya you all ikut trend, ataupun you all kena habis dengan tengok trend-trend tempat-tempat negara-negara tertentu, sesuai ke tak baju yang you all pakai ni. So baju sebenarnya satu je tips saya sebelum ni. Okay, baju tak kisah you pakai baju apa pun, sebenarnya tak kisah. Memang selagi baju you selesa, itulah yang sesuai untuk you. So kalau you rasa you pakai cotton punya shirt tak selesa, so boleh je pakai, tak ada masalah. Tak ada orang yang nak halang you pakai baju cotton ke apa. Cuma berguna tak benda tu bila you all mendaki? Tahan sejuk tak? Itu yang kita punya question tu. So kita akan jumpa di next topic. So sesi ni ada rakaman, so saya akan post benda ni dekat IG kejap lagi. So stay safe, pastikan sihat. So kita berharap yang kes COVID-19 ni cepat turun. So sebab kita orang pun dah geli kaki ni, dah lama tak pergi hiking. So apa yang boleh buat sekarang ni, kita orang just settlekan je booking Kinabalu. Even tu PKP, alhamdulillah booking Kinabalu still ada. So kita berharap trip lancar. Tapi itulah sedih kan, sepatutnya so kita orang ada trip Kinabalu, first trip on January, tapi tak boleh diadakan bila mana PKP ni. Tapi don't worry, kita dah arrange untuk buat reschedule balik. So kita harap semuanya berjalan lancar. Okay guys, jumpa lagi di live akan datang. So insyaAllah segala kekurangan tu daripada saya, dan kebaikan tu semuanya daripada Allah Ta'ala. So kita akhiri live ni dengan surah Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyirin bisana bis inna nazim salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Stres ni? Aku stres pasal kau tinggal ni. Stres, tak stres.